Moga-moga kehadiran kita termasuk di dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia kebaikan yang banyak, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang kita paling tepat sekali untuk kita faham agama ni adalah di masjid dan di surau ni lah. Ada kuliah-kuliah pengajian dan sebagainya. Moga Allah beri kefahaman agama pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam hadis yang ke-19 daripada kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi. Hadis yang ke-19, kasihan kepada anjing satu-satunya sebab masuk di dalam syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala ya'rifu lahu bihi hatta arwahu fasyakarallahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang telah melihat seekor anjing memakan thara, ya'kulu thara, tanah, memakan akan tanah kerana dahaga. Thara ni adalah ni telaga. Biasanya kalau kita ambil ayak daripada telaga tu, apa akan berlaku? Ada ayak belen yang akan jatuh kat bawah ni. Dan ayak tu dia campur dengan tanah. Jadi dia lembabkan tanah tu. Anjing tadi, ada seekor anjing, sebabkan dia terlalu dahaga, dia cuba sedang minum ayak yang ada belen-belen yang tercampur dengan pasir tadi tu. Macam adalah lembapan-lembapan. Tapi minum ayak macam tu tak adalah hilang dahaga. Dia tengok anjing tu, dia kesian. Apa dia buat? Maka dia ambil kasut dia, lalu dia cebok baginya dengan kasut itu sehingga memuaskan anjing tu. Dia ambil, dia bagi anjing tu minum. Dia ambil, dia anjing tu. Sampai anjing tu rasa macam tak mau minum dah. Dia okey dah hilang dahaga dah. Maka Allah Subhanahu wa taala kerana itu mensyukuri baginya, lalu memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada hadis yang ringkas ini ada beberapa banyak benda lah yang boleh kita ambil pada malam ni. Yang pertama sekali adalah kisahnya adalah seorang lelaki apabila dia melihat seekor anjing dalam keadaan yang dahaga, maka dia pun bagi minum, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Kalau kita dulu-dulu pernah dengar satu hadis juga versi macam ni, tapi yang dibagi minum tu adalah seorang perempuan. Yang perempuan ni melazimi perzinaan dalam kehidupan dia, maka dia hadis malam ni lelaki, maknanya ada dua riwayat lah. Satu lelaki, satu perempuan. Cuma perbuatan dua-dua orang tu sama, bagi minum dekat anjing. Kita nak bagi tahu dekat semua tentang Islam ni bukanlah satu agama yang dia tak suka dengan binatang. Bahkan Islam dan binatang ni dia ada banyak kaitan-kaitan yang sangat besar dengan dia. Nabi SAW sebut pada kita, kalau kamu nak sembelih binatang, ada perkataan ihsan di situ. Tajamkan pisau dia, jangan siksa dia, jangan ada unsur-unsur menyiksa dia lah. Pisau tak tajam sembelih dia, jangan nak asah pisau depan dia. Kalau kamu ni, dalam hadis lain sebut, kalau kamu bawa unta, kamu naik atas unta, bawa perjalanan kamu bawa barang, apabila kamu sampai di satu kawasan, masa hang rehat, turunkan barang-barang daripada unta. Paling tak ada pun barang yang berat-berat yang bebankan dia. Jangan hang seorang rehat tapi dia tak rehat. Biar hang rehat, dia pun rehat juga. Walaupun dia binatang, dia tak ada lah otak dan akal macam mana kita dengan sempurna ni. Tapi atas nama ihsan ni, belas kasihan ni, Nabi SAW sebut pada kita.
Demikian juga kita pernah jumpa yang ni kebaikan orang buat pada binatang, Allah masukkan dia dalam syurga. Dalam hadis Bukhari juga ada menyebut tentang seorang perempuan yang rajin puasa, rajin ibadat di waktu malam, tapi dia abaikan binatang pemeliharaan dia, kucing dia bela, tapi dia kurung kucing tu, tak bagi makan sampai mati kucing tu. Disebabkan tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka Allah Taala. Dan Ashabul Kahfi juga, mereka ditemani oleh seekor anjing, yang mana anjing tu duduk depan gua tu, sehingga siapa saja yang melihat anjing tu rasa takut. Tentera-tentera ketika itu bila mereka lalu nampak gua, kemungkinan ada tempat yang Ashabul Kahfi ni, geng-geng ni sembunyi kat situ, tapi disebabkan anjing tu tidak letak tangan dia macam tu, tidak macam tu, maka orang tak ada kot, jomlah kita cari tempat lain lah, mereka tak ada lah situ, mereka elakkan daripada pergi ke situ sebab nampak garangnya anjing tu. Maka banyak kita katakan Islam ni dia dengan binatang ni bukanlah satu benda yang jauh. Ada binatang yang Nabi SAW suruh bunuh, antaranya kalajengking, tikui, ada benda-benda yang boleh menyebabkan bulak, seksa, mudarat, bisa dan sebagainya boleh. Dan dalam masa yang sama Nabi SAW juga pernah sebut dalam hadis tentang teguran pada satu orang anbiya Allah Subhanahu Wa Taala tentang dia pergi bakar semut. Bakar semut tu, dia ambil api bakar semua semut tu. Maka teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bakar dengan api ni hanya boleh dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seksa dengan api ni hanya khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kumpul semua ni, dan Nabi SAW sendiri ada juga binatang-binatang tunggangan dia. Nabi ada kuda, Nabi ada kaldai, Nabi ada unta nama qaswa, Nabi ada macam-macam lah binatang-binatang. Dan muamalah atau kita kata hubungan kita dengan binatang tu, dia ada sifat rahmat dan rahim yang Allah SWT letak. Daripada hadis ni kita dapat juga, laki tadi ni apa dia buat? Dia tolong anjing tadi tu. Dia tolong anjing, dia bagi minum. Kita kata bukanlah dia buat benda besar, dia buat tu benda yang paling kecil. Apa dia? Dia ambil anjing, dia bagi minum kat anjing sahaja. Bukan dia ambil anjing tu balik rumah, mandikan dia, bagi rumah kat dia, cari isteri seorang kat dia, bagi rumah sewa kat dia. Tak ada apa dia buat, dia bagi minum anjing ya. Bagi minum tu pula bagi minum anjing tau, bukan bagi minum ulama. Dia bukan bagi minum manusia, bagi minum binatang. Bukan bagi minum ulama, bagi minum binatang. Binatang tu pula termasuk dalam binatang mughalazah, anjing, babi dan keturunan dia. Dia bagi minum. Dan bagi minum tu pula bukan dia pergi cari bekas hak elok, bekas Tupperware hak mahal ke, RM43 2 kupang ke. Tak. Bekas apa? Kasut dia ambil. Kasut boleh dapat banyak tak? Tak dapat banyak pun. Perbuatan yang sikit macam tu pun Allah Subhanahu Wa Taala nilai dan beri pahala pada dia. Itu saya nak bab pertama. Dalam Islam ni bukan mesti kita buat benda tu benda besar. Walaupun benda yang kita buat tu kecil, tapi ikhlasnya kita kerana Allah, dia menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu kecil, walaupun benda tu biasa, walaupun benda tu kita nampak macam tak ada apa, tapi bila kita buat baik, dia ada kebaikan. Nabi SAW menyebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhuka biwajhin taliq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang remeh tentang kebaikan, walaupun sekadar hang jumpa member hang dengan muka yang biasa, muka ceria. Kita turun pakai kasut lagi, jumpa sama-sama kita, sihat nah. Yang tu kita rasa biasa ya. Kita jumpa di traffic light, atau kita duduk, kita pagi kita pergi makan di kedai si anak tu, Astana tu. Kita tengoklah jiran taman kita ada situ. Hai, hang ni awal ya. Kita sembang dengan dia. Ataupun kita duduk jauh, kita baik dia. Macam tu ya. Bukan buat apa, bukan tolong belanja dia pun. Tapi Nabi SAW kata, walaupun benda tu sesimpel macam tu, nama kata baik, jangan pelekeh atau jangan perendahkan baik tu. Tambah lagi lah kalau dia bagi minum dekat binatang tadi ni. Jadi kalau dia tolong binatang yang nama anjing pun ada satu nilaian besar di sisi syarak, apatah lagi kalau kita ni tolong manusia yang ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, maka besarlah lagi ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan
beri pada kita. Dan juga daripada hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu pada kita tentang binatang ni lah, tak utamanya tuan-tuan ya. Saya nak sebut beberapa benda lah dalam kita sebut binatang ni. Binatang ni ada benda binatang yang kita boleh bela. Perbuatan lelaki bagi makan dekat anjing tu bukanlah satu kesalahan. Kita lah tuan-tuan, kita jalan jogging-jogging ke apa ke petang-petang nampak anjing. Ada kat tangan kita makanan. Boleh tak kita bagi makan dekat anjing tu? Boleh. Islam ni dia bukan tak suka dekat anjing. Saya tanya tuan-tuan, anjing dengan babi ni haram tak? Jawab lah, hampa diam lah. Aku jadi takut pula. Anjing dengan babi ni haram ke tak kalau orang tanya? Jawapan dia tak haram lah. Babi tak haram, anjing tak haram. Anjing saja-saja duduk tepi jalan haram tak? Tak haram. Ambil pergi buat anjing masak merah baru haram. Babi yang buat barbecue baru haram. Saja-saja babi duduk dengan bini dia tepi jalan ke tu, highway ke tu, haram tak? Tak haram. Dia biar dia. Kita tak boleh. Oi anjing, turun motor bawa kayu pergi pukul. Sebab apa pukul dia? Sebab dia anjing. Sebab apa? Tak ada kena-mena, dia tak gigit lah. Melainkan dia gigit kita. Lepas tu kita naik motor, kita terajar dia. Lain lah, dia gigit kan. Babi tak buat apa. Saya saja duduk baik gitu je. Kita kata babi jahat. Babi tak jahat. Yang tak okey, kita pergi ambil makan dia pun tak boleh. Jadi tak bolehlah seksa binatang tanpa sebab ke tu. Atas nama dia anjing, kita tak boleh pukul dia. Atas nama dia babi, saya saja pergi pukul dia tak boleh. Sebab apa? Sebab atas nama ihsan. Tambahlah kita bagi makan kat dia, boleh tak? Boleh kita bela anjing? Boleh. Ada sebab dia boleh bela lah. Sebab dia apa? Sebab dia rumah kita besar, nak bela anjing. Boleh? Boleh. Bubuh kat luar rumah tu bagi jaga. Kawasan tu kita tak masuk. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, ambil anjing duduk atas cushion makan popcorn, tengok gambar hantu malam-malam dia orang dia. Dia meleleh liak semua, kena baju kita, dia kena. Yang tu baru tak boleh. Ada orang tuan-tuan, dia suka ambil anjing kurap, anjing cacat, kucing kemek macam tu, dia suka ambil, dia suka bela kat rumah dia. Dia rumah boleh tak buat ke tu? Boleh, tapi kena tengok situasi dia macam mana. Katalah ni rumah dia, surau kita ni kawasan rumah dia. Dia ada satu lagi sebelah kawasan ni macam satu tambahan, dia ada pintu khas tang tu ada anjing dia bela, ada kucing dia bela. Dia suka ambil kucing-kucing tepi jalan apa semua tu, anjing-anjing yang sakit dan sebagainya, dia suka ambil bela gitu. Orang Islam kita lah. Dia ambil, dia bawa kat sebelah tu. Jadi dia nak masuk dalam tempat anjing tu, ada sarung tangan dia, ada dia pakai dia punya plastik baju dia khas gitu. Lepas tu duduk dia beli makanan, bagi kat anjing, bagi makan kat anjing apa semua tu, bagi makan kucing semua. Selesai habis, keluar balik, basuh tangan balik, boyak tanah balik, boyak tu semua, basuh, boleh, tak ada masalah. Kita boleh bela anjing tak? Boleh. Bila kita nak jaga kambing. Ada berapa kambing? 10,000 ekor kambing. Jadi berapa ekor anjing yang bela? Ada lebih kurang 30 ekor anjing. Sebab kita ada, contohlah, ada 7,000 kambing kita bela. Jadi dia kong 3 kali semua masuk kandang. Lepas tu masuk balik 7,000 anak ambat, menerap sampai malam tak habis cari. Jadi kita latih anjing tu boleh tak? Boleh. Syarat dia kambing kena banyak lah. Kalau kambing 2 ekor, ambil anjing 5 ekor, buat apa? Baik bela anjing, suruh kambingnya kau. Jadi tak ada faedah begitu. Tengok keadaan dia. Ataupun kita nak jaga rumah kita besar sangat. Sebab apa? Sebab rumah kita ni, contohlah hakim ke, lawyer ke, magistrate ke apa ke, rumah dia besar, takut orang main kacau dia, kes-kes apa penjenayah main ganggu dia bela anjing. Tapi luar rumah, malam-malam pukul 10 dia buka anjing tu duduk jaga kawasan tu je. Dan kita pun kerap cuci bersih, anjing tak masuk dalam rumah. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh, kita masuk sampai ke tu. Pergi pegang babi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada sebab lah. Sebab apa? Sebab saya ni sambung veteriner, sambung belajar PhD, doktor, berkaitan dengan veteriner. Saya nak buka klinik binatang. Jadi saya kena pegang babi tu, tengok dia, check dia. Sebab ada satu kandang babi tu kat mana ke, dia ada sakit apa ke, kami doktor-doktor yang berlatih ni, pensyarah kami bawa kami pergi tengok situ, pegang semua. Boleh tak? Boleh, tak apa, atas nama perubatan. Yang tak boleh ambil selfie dengan babi tu.
Tengok cantik tak? Siapa? Orang pun tak tahu mana satu babi. Jadi kalau peringkat macam tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab hang jadi syok pula dengan benda tu. Saja pi buat habis urusan kita balik. Jadi bukanlah kita anti dengan binatang, babi, anjing dan sebagainya. Binatang apa pun kita kena ada sifat dia. Jadi kalau kita nak bela binatang pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Tapi biar sesuai dengan level dia tu. Apa dia? Contoh, kalau tuan-tuan nak bela ikan, akuarium kita besar ni. Atau akuarium kita besar ni, boleh tak bela ikan? Boleh. Ikan kecil tu, ikan gapi, ikan datang apa tu, ekor dia tu, dia lah tu, boleh tak? Boleh. Akuarium besar ni dia selesa lah. Akuarium kita besar ni boleh tak? Boleh. Tapi ikan besar ni, jadi dia dah naik atas, turun bawah, adalah bentuk-bentuk dia, boleh. Han jangan bela akuarium besar ni tapi ikan kelisa besar ni. Kawan tu nak reverse pun dah, boboh reverse dia bunyi dah signal belakang, tak boleh reverse dah. Nak pergi depan tak boleh, atas tak boleh. Dia duduk saja mempergerak tang tu. Kita PKP pun tak boleh nak bergerak mana, kita jadi jam juga. Bayangkan ikan tu duduk situ, tak boleh. Nak bela burung boleh tak? Boleh. Sangkap besar surau ni. Jadi burung boleh terbang sini, terbang sana. Jangan buat naya ke burung, ikat kaki dia dengan merpati tu, ikat kaki dia, dia nak terbang tak boleh. Nak duduk tak boleh, nak tidur tak boleh. Walaupun tak ada sangkap, tapi dia terikat juga walaupun tanpa sangkap. Ada sangkap tapi kecil je sangkap dia, tak boleh buat naya ke binatang macam tu. Kerana menzalimi binatang ni satu benda yang tidak disukai juga di dalam syarak. Kita tak boleh buat naya ke binatang. Saya kadang-kadang tuan-tuan macam itulah, saya abang kadang-kadang kita bela kucing, bela ikan dan sebagainya. Salah satu daripada benda yang kita kena bagi kat mereka ni adalah nafkah juga. Ustaz, kucing tu kan bini saya. Memanglah, orang lelaki dia bukan nafkah kepada suami. Kita lelaki tak kahwin lagi, kita bagi makan kat dia sendiri. Tak kata menikah, kita ada tanggungjawab satu lagi, kena bagi makan dekat isteri kita, nafkah. Cuai kata 2 tahun dapat baby, kena bagi makan dekat baby kita pula. Tu yang kita tahu lah. Ada 2 lagi benda yang kita tak tahu. Siapa dia? Anak lelaki bertanggungjawab ke atas ibu dan ayah dia. Nafkah mak bapak dia tu, dia kena tanggung juga tu. Sekadar kemampuan dia lah. Termasuk dalam list barang dia kena buat apa semua tu, mak bapak termasuk dalam list dia. Dan yang ketiga, kalau ada dia bela binatang, termasuk juga nafkah binatang kena bagi juga. Kucing dia makan apa? Kena bagi makanan yang sesuai dengan dia. Makanan kena bagi, ayak kena bagi. Ikan kena bagi kat dia makanan, ayak tak payah bagi sebab dia boleh minum ayak dalam tu banyak. Kan? Jadi apa binatang kita bela pun kena bagi makan kat dia, minum kat dia. Saya kalau duduk di sini tak apa, kalau kita balik kampung, kalau paling-paling tak ada kucing, kita boleh kidnap masuk dalam kereta balik. Akuarium ikan takkan kita nak balik. Jadi sepanjang seminggu kita pergi jalan Kamera Highland, seminggu kita pergi jalan dekat Melaka, pergi tengok boya tengok kita, boya takut tengok kita, kita takut tengok boya. Tapi kita lupa, ikan kita bela kat rumah tu siapa nak bagi makan. Kena pesan dekat jiran kita, nah ni pakcik tak ada ni seminggu ni, hang tolong tengok saat ni, ikan ni pakcik bubur kat tepi ni je, hang boleh cover dia. Ni kunci bagi kat mak satu, nah hampa pagi-pagi buka, hang bagi makan kat ikan ni sekali, 2 kali, 3 kali. Nah ambil RM50 kat hang, pakcik bagi hadiah. Hampir kena Pizza Hut. Saya dia pergi balas Pizza Hut, dia buat takti mati habis semua ikan tu. Kena pesan dekat orang lah, adik-beradik kita ke siapa ke, kena tolong bantu bagi makan dekat dia, dekat ikan tu. Tak boleh tinggal saja macam tu. Hukum dia berdosa kalau dia mati. Melainkan dia mati sebab lain tak apalah kan. Ni sebab kita tak bagi makan kat dia, dia mati, jadi dosa. Nak bela binatang apa pun boleh. Tapi biarlah benda tu berfaedah lah, atau kita jaga dia. Saya ada kawan ustaz juga, dia suka bela binatang pelik-pelik, dia suka bela. Tapi dia ada lesen lah. Rumah dia rumah apartmen, ada 3 bilik. Satu bilik tu bilik binatang, zoo. Bukan binatang biasa tau, bewok iguana, rabbit albino pula, rabbit memang albino dah. Macam pelik-pelik, ular lah, apa lah, parrot lah, macam-macam binatang tu. Bilik tu bilik yang pelik, tapi rumah dia makan kan, selamba je atas kepala dia ada bewok.
Bukan bewok bodoh tu, bewok yang macam canggih yang bewok tu. Kita nak makan pun kita takut tu pergi kanan tu, binatang apa pula lalu macam Jumanji pula dekat rumah dia tu, takut aku tu. Separuh 1/3 pada gaji tu memang bagi makan binatang. Saya tanya isteri, tak takut ke binatang? Dia kata mula-mula dia takut ke? Lah dia pun malas. Kalau saya tak ada, dia tidur dengan bewok tu. Peluk bewok tidur tu. Macam dah biasa, anak-anak dia pun biasa dah. Binatang, tapi dia berlesen lah. Mahal lah nak pergi ambil lesen binatang-binatang tu semua. Dia minat macam tu. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Jangan mengganggu orang. Kita bela binatang, jangan ada unsur ganggu orang. Bela kucing boleh tak? Boleh. Tapi jangan sampai dia pergi berak rumah jiran. Pergi cakap seat kereta orang, cakap seat motor orang. Kucing siapa? Kucing kita. Boleh tak kita dakwa kucing di akhirat? Tak boleh. Siapa kena dakwa? Tuan kucing lah kena. Kucing kita berak sebelah, kita lah pergi basuh. Tapi banyak kali orang basuh, orang bengang ke? Kan? Jadi kita nak bela binatang boleh, biarlah kita tak ada unsur mengganggu jiran. Bau kucing kalau seekor dua tak apa. Kalau hang bela 32 ekor, memang dia bau lah lalu depan rumah hang. Kalau hang duduk di flat bela kucing tu, jadi pening kepala kita dengan kucing. Kebersihan kena jaga dan sebagainya, terutama ihsan terhadap binatang tu lah. Dan juga tuan-tuan saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita tak tahu dalam baik mana Allah suka dekat kita, dalam jahat mana Allah nak marah dekat kita. Daripada hadis ni kita dapat tahu bahawa kita tak tahu baik mana Allah nak suka dekat kita. Kita banyak buat benda baik, tolong orang, mai semayang, bantu anak yatim. Dalam list kita buat baik tu ada, kita tak tahu mana satu baik yang Allah berkenan. Lelaki ni mungkin dalam hidup dia banyak dia buat benda baik, tapi Allah berkenan dengan baik hak dia bagi makan dekat anjing tu, Allah berkenan. Allah ambil yang tu, punca dia nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, kesimpulannya, jangan henti buat benda baik. Walaupun kita tak larat, kita tak tahu benda tu mungkin. Kadang kita tak larat, Allah malasnya nak pergi sembahyang Zuhur hari ni berjemaah, malas sangat, azan dah. Kita tak tahu, mungkin kita lawan nafsu kita dengan syaitan, kita pergi juga sembahyang berjemaah. Mungkin Allah minat benda tu, Allah Ta'ala akan bagi kita masuk syurga disebabkan benda tu. Ada kadang-kadang benda baik tu kita malas sangat nak buat, tapi kita buat juga, Allah jadikan tu sebagai asbab kebaikan. Contoh lah, orang perempuan kan, dia tidur kat rumah dah pukul 10 letih dia tidur dah. Suami dia balik, Assalamualaikum, buka pintu bilik dia, tidur lah ke? Dia kata, tidur dah, letih sangat satu hari ni lah, apa semua lap dapur lah, apa semua sandak kat tong gas dah tu, lalai tidur. Dia kita penuh, kita balik teman ustaz lah, apa semua sembang-sembang. Kalau semua suami saya tentuan lah, baik kaki surau, kaki masjid macam tu kan. Balik rumah, lepas tu kita duduk tepi. Lepas tu isteri kita makan apa? Kita makan cucuk macam tu lah tadi. Lepas tu kita kata, kalau ada nasi goreng malam-malam sedap kira apa dah? 12.30 dah malam. Isteri dia kata, dah lapar balik lah beli apa-apa. Tapi tak kata lah, kata dalam hati, dah hantar lapar balik beli apa-apa lah. 12.30 hamil habak kat aku, kata lapar nasi goreng, takkan aku nak tidur. Nak ke? Dia tak, tak apalah, kesian lah pula nak boleh tidur. Tak apa lah, bangun. Tapi di hati tu ada lah, tak guna dia ni, aku tak larat nak tidur tu. Tapi tak abak suami kan, dah lapar, tak apalah, pilah buat si goreng. 12.30 potong bawang, kebak gitu. Suami tu relax, baca telefon lah, tengok WhatsApp lah, apa semua macam tu, relax gitu. Duduk, sekali kita goreng semua buat main dah, kita pun duduk tepi dia, nak ayak apa-apa ke. Dia tengok si goreng tu, ni kalau ada telur mata sedap telur mata pula, orang tua ni pukul 12 aku tak ada ni, bangkit buka, tak tahulah pergi buat telur mata pula. Nak berapa biji bang? Sebiji setengah sudah lah, setengah lagi nak buat apa? Setengah lagi esok pagi pula buat pula. Nak hak jenis goyang ke hak jenis straight gitu je? Goyang pula, tadi dah straight dah, masak lain pula. Duduk tak larat, letih duduk lah. Suami dia kata pula, makan ni, kalau ada ikan bilis rangup-rangup ni sedap Aduh, sebab apalah suami aku malam jadi gila, nak mati lah kapal ni. Nak kau ikan bilis, nak goreng? Tumpang ada ni boleh lah. Dia pergi goreng ikan bilis pula. Duduk suami dia kata, yang ni kalau ada cabai Melaka sedap ni, pepok ni sedap So, isteri dia bangkit.
kita pun tak tahulah, kadang-kadang mungkin banyaklah kita buat baik dengan suami ni, baik banyak sangat lah, basuh baju lah, buat rumah lah, jaga anak lah, lahirkan anak, baik je. Mungkin tu Allah tak pandang. Allah pandang nasi goreng kita pukul 12.30 tu sebab kita masuk syurga. Bawa isteri malam ni, boleh minta nasi goreng 12.30. Mereka tak akan kata apa ya. Kalau mereka kata apa, ni rakaman ni, nanti minta Nazih dia cut betul-betul itu, hantar dekat kita betul-betul. Bila dia malas tu forward video ni, dia kata Allah ceramah. Kita macam tu jugalah. Kadang ada benda yang isteri minta tolong dekat kita, kita pun tak larat dan sebagainya, tapi kita buat juga satu benda tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, mungkin tu baik yang Allah, mungkin 10,000 20,000 yang kita bagi tu dekat orang, mungkin Allah tak tengok. Mungkin ada satu ketika kita, orang main kat rumah kita, dia susah, kita pun bagi kat dia RM5, RM10 je. Mungkin disebabkan Allah ampunkan dosa kita, bagi kebaikan banyak. Macam ni lah. Sama juga kita tak tahu dalam dosa mana Allah nak marah dekat kita. Dosa kita banyak lah dia buat tu, dosa ni. Tapi ada satu dosa yang Allah betul marah dengan kita, disebabkan tu boleh kita jadi masuk neraka. Macam perempuan tadi yang saya cerita awal itulah, dia banyak buat benda baik, cuma jahat satu yang Allah marah kat dia. Apa dia tak bagi kucing makan, dia kunci dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam neraka Allah Taala. Dan ada lagi benda yang Allah sembunyi apa dia. Allah sembunyikan wali dia daripada manusia. Tadi Allah sembunyikan redha dalam kebaikan. Kita tak tahu Allah nak redha dekat kita dalam baik mana Allah nak redha kita. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaan dia di dalam dosa yang kita buat. Kita tak tahu dalam dosa, banyak-banyak dosa Allah nak marah ke mana yang kat kita. Yang ketiga, kita tak tahu dalam banyak-banyak manusia siapa wali Allah SWT, kita tak tahu. Jadi jangan pandang rendah ke orang lah. Mungkin dia biasa je, kita kata pekerja MBPP, duk buat kerja sapu biasa je. Mungkin level dia di sisi Allah lebih tinggi daripada level kita. Kita tak tahu. Jadi jangan pandang rendah pada orang. Jangan tengok jawatan dia, jangan tengok kaya ke tak kaya, siapa pun jangan tengok. Jadi kita pandang orang semua sama. Begitu juga dengan binatang tadi ni, maka kita ada sifat ihsan terhadap binatang tadi tu. Baik. Berkaitan binatang ni juga, Nabi SAW pernah bagi nama-nama binatang ni kepada para sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah yang riwayatkan hadis ni, dia suka bela kucing kat ni. Dia buah kucing dalam ni baju dia. Masa Nabi duduk ceramah, dengar bunyi miau 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 kucing. Nabi kata, siapa bawa kucing main masjid pula? Tak ada. Sayyidina Abu Hurairah, oh hang suka macam ni, hang jadi pak kucing lah. Nama Abu Hurairah, glamour nama dia sampai kita pun tak tahu nama betul dia. Abdul Rahman Ibn Sakhrin tu nama betul dia. Tapi nama betul dia tak glamour. Dia lebih glamour dengan gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi maknanya kita nak bagi tahu kata daripada hadis ni juga, maka perasaan kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu Taala tu sama ada manusia ataupun binatang. Sifat ihsan lah kita katakan, perangai itu adalah perangai baik dan bagus. Dan nombor 2, jangan kita buat naya ke binatang. Sekarang kan ada kita tengok baling kucing kat tingkat 3, tingkat 12, pegang kucing baling. Ada dia tu kita tengok video, tak tahu sampai ke dak ketentuan tu, kereta mahal lah, Audi ke apa macam tu, kucing tu dekat wiper, dia pegang kucing tu, dia pegang kucing tu, dia paling kuat tu, dia hempak tu kucing tu. Macam lah yang buat naya binatang. Dulu kalau kita kecil-kecil itu, dia pun suka buat binatang mencuri roket tu, dia pergi ikat cicak. Hampa pernah buat tak? Tak nak, hampa jenis warok tu kan. Kawan-kawan lah, dia buat apa? Dia pun ambil cicak, ikat kat mencuri roket tu dengan benang. Lepas tu siap buat tahlil lah, doa kat dia. Dia pernah hantar dia pergi bulan. Ni roket. Yang ni kira dia kata macam
NASA punya lah ni, kami doakan kamu berjaya di langit lah apa semua, bakar tak dan di langit kawan tu mampu berkecai gitu. Dosa lah tentang benda yang binatang tu. Termasuk binatang-binatang ni tak boleh buat apa, ayam buat apa, buat lawan ayam tu kan, sabung ayam macam tu, hukum dia haram dan dosa. Cakap sini cakap sana, buat naya ke binatang macam tu, zalimi binatang macam tu. Macam kat Sepanyol kan ada tu yang pakai kain merah tu, dia sengaja bagi, tapi bila dia nak cedera tu, dia akan cucuk dia akan baling tombak dekat dia kalau dia nampak macam cedera. Hang yang panggil dia, hang yang latih dia supaya dia ganas dengan orang. Lepas tu bila dia cedera ke orang, hang pula nak pergi bunuh dia. Jadi tanpa sebab apa. Dan benda tu menjadi satu tradisi pula. Yang saya herannya, geng-geng pencinta haiwan tak marah pula kat Sepanyol. Geng-geng pencinta haiwan tak marah pula. Ada sekali di Pulau Pinang tu, masa kita buat korban satu hari tu, ada satu kumpulan pencinta haiwan, dia pegang banner duduk tepi dekat dengan surau tu. Dia kata, kami memohon supaya janganlah sembelih binatang, kesian pada binatang, binatang juga satu nyawa. Dia pegang banner pagi korban tu. Tapi dia tak buat isu lah, dia duduk di situ, dia pegang. Lepas tu ada macam, bukan wartawan, tak tahulah siapa tekak-tekak gambar, dia macam buat FB live macam tu lah. Lepas tu ada di kalangan jemaah ni, dia pergi panggil dia punya ketua tu, dia tahu pada apa, dia tahu kalau boleh hangpa janganlah sembelih korban semua untuk binatang apa semua macam ni, tak bagus apa semua ni, dia pun binatang nak hidup kok. Kawan tu kata dia, hantar tak kami setahun sekali buat korban, dapat daging tu hari ni atau esok kami akan edarkan semua untuk orang miskin makan. Hantar tak berapa banyak kedai-kedai makanan segera yang sediakan burger, yang sediakan hari-hari ribuan ekor lembu yang dia potong tiap-tiap hari. Hang tak pernah pergi buat pun depan kedai dia. Cubalah angkat banner depan kedai dia. Kami bagi makan orang miskin, hang duk buat haru macam ni. Depa bagi makan untuk ambil duit orang tu nak buat ketui, buat kaya, jadi mewah, jadi glamour dan sebagainya. Maknanya patut hang marah ke kedai-kedai yang kedai-kedai fast food ni. Patut hang lebih marah ke depa, patut buat banner. Kena buah tu terus tak motor semua belah terus. Cerah pagi tu tak ada orang lah. Jadi adalah kesian tu ada. Tapi memang binatang ni memang Allah jadikan untuk kita ni untuk makan dia. Sembelih tu ada cara dia lah. Bukan kadang kita tengok depa bubuh anak ayam dalam tu, blender semua sekali. Yang tu unsur-unsur menyiksa haiwan tu tak bagus. Okey, ada apa yang saya tulis kat sini? Okey, yang tadi tu lah. Satu lagi tu, benda kecil tu disukai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa kalimatun thayyibah. Takutlah kamu akan neraka walaupun dengan separuh kurma. Maknanya bukanlah kena derma banyak. Nabi kata hang boleh selamatkan diri daripada neraka walaupun dengan derma yang sikit je. Apa dia? Separuh kurma je. Derma pun tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa saja benda baik, kita jangan pandang dia sebagai satu keburukan, kerana dia akan bantu kita nanti apabila kita berada dalam kesusahan. Okey, itu hadis yang ke-19. Kita tengok hadis ke-20 sikit. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu li nafsahu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengantuk seseorang di kalangan kamu dan ia sedang sembahyang, maka hendaklah ia tidur sehingga hilanglah daripadanya mengantuk. Kerana bahawasanya seorang itu apabila dia sembahyang dalam keadaan mengantuk, tiada ia mengetahui barangkali ia meminta keampunan pada Allah, lalu dia memaki diri dia sendiri, yakni berdoa untuk membinasakan diri dia. Baik, apabila kita sembahyang, terutamanya hadis ini adalah qiyamul lail di waktu malam, sembahyang sunat lah. Bila kita rasa mengantuk sangat, letih sangat, maka apa buat? Kita rehat, kita tidur dulu. Kerana orang yang sembahyang dalam keadaan mengantuk,
dia tak faham butiran yang dia baca. Mungkin dia cepat nak selesaikan sembahyang dia, kemudian butiran yang dia baca dalam sembahyang tu, kadang-kadang dia nak doa baik, tapi dia doa ke atas diri dia jadi benda yang tak baik. Maka sembahyang dalam keadaan mengantuk, hukum dia makruh. Tapi sembahyang apa ni? Qiyamul lail di waktu malam. Tapi kalau kita mengantuk, tapi waktu sembahyang nak habis dah, mesti sembahyang juga fardu tu. Tak boleh kita kata nak habis dah sembahyang ni, mengantuk, aku tidur dulu. Tak boleh tidur lah, pasal tu kena sembahyang lah. Kan kalau lapar boleh makan dulu. Bila ada waktu. Tapi nak azan lah, Isyak, maghrib tak sembahyang lagi. Azan Isyak 8.30, dia 8.25 lah baru terjaga daripada tidur. Alamak, tak dan. Tapi aku nak terkencing, tapi boleh tahan lagi. Kencing dululah. Dah aku nak lapar lah, aku nak makan dululah. 8.20. Takut habis sembahyang, dia pergi makan dulu. Makan-makan azan, dosa dia. Kalau hang dah border hujung, masa tu hang kena tinggal makan hang semua, apa semua tinggal, sembahyang tu nombor 1. Sembahyang tu nombor 1. Jadi bila mengantuk, sebab apa? Sebab untuk badan kita ada hak dia. Ada hak untuk Allah, ada hak untuk badan, ada hak untuk family, untuk isteri, untuk semua barang ada hak dia. Jadi kita jangan kita katakan semangat kita nak buat tu sampai kita telah abaikan konsep utama sembahyang tu adalah khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sembahyang adalah khusyuk. Kalau mengantuk sangat, dia tak jadilah khusyuk. Kalau nak qiyamul lail di waktu malam tu, dia ada beberapa syarat dia supaya tuan-tuan tak mengantuk malam. Tahu apa dia? Kalau tuan-tuan nak bangun qiyamul lail di waktu malam, ada 3 benda yang tuan-tuan kena jaga. Yang pertama, kena tidur awal. Jangan bangun qiyamul lail 3 pagi, hang tidur 2.45. Yang tu memang kiamat pun tak boleh bangun lagu tu. 3 pagi nak bangun qiyamul lail, 10.30 semua tidur lah. Tu boleh, tepat lah tu. Yang kedua, malam tak boleh makan terlalu berat sangat. Nak bangkit pukul 4 pagi, 11.30 makan nasi mandi kambing. Memang jadi kambing terus malam tu. Kalau berat sangat, tak boleh bangun. Jadi nak bangun malam boleh, tapi malam-malam tu jangan makan terlalu berat sangat. Kalau orang hidang kat kita, tak apa, makan sekadar mana yang rasa okey lah. Jangan terlalu berat sangat. Melainkan tak makan 5 hari tak makan, sesat dalam hutan. Orang balik tak boleh, saya tak boleh makan banyak, nanti saya tak qiyamul lail. Ada urusan, tak apa, sakit doktor suruh makan lain. Yang ketiga, pagi tu jangan ada apa-apa maksiat dan dosa yang kita buat. Kerana orang yang buat maksiat dan dosa di waktu pagi, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tak mau gerakkan hati dia untuk Allah berjumpa dengan dia waktu malam. Sebab hang dosa, hang tak boleh bangun di waktu malam. Ataupun boleh bangun di waktu malam, tapi kelazatan ibadat di waktu malam tu akan hilang. Besar kemungkinannya bila dosa di waktu pagi, maknanya dia akan halang kita bangun di waktu malam. Maknanya kalau hang nak bangun qiyamul lail ke, paling tak ada nak bangun subuh ke, berjemaah sebagainya, maka pagi tu, hari tu, maka jangan lazimi kita ni buat dosa. Istighfar sebelum tidur semua elok-elok, dan tidur awal, insya-Allah boleh bangun di waktu malam. Tapi kalau terlalu mengantuk sangat, maka kita rehat dah dulu. Kalau kita main, contohnya kita AJK kena buka surau sebab malam tu ada qiyamul lail. Buka pintu semua, lepas tu nak sembahyang letih sangat. Okey, pergi belakang, rehatlah sat. Masa orang sembahyang hajat tu kita rehat sat. Lagi orang sembahyang tasbih kita main balik. Boleh, tak apa. Jangan kita sembahyang tu, dalam orang sujud semua balik dah, kita duduk sujud lagi. Orang balik rumah lah, lepas sembahyang subuh balik, kita duduk sembahyang sampai duha, tak boleh balik gitu. Rupanya tidur. Yang tu tak kena juga. Jadi hukum dia adalah makruh. Tapi kalau boleh main sampai bacaan terbalik-terbalik itu, hukum dia haram. Bacaan makruh bila terbalik surah tu makruh. Tapi bila terbalik ayat, hukum dia haram. Contoh, kita sembahyang di waktu malam mengantuk sangat, rakaat pertama baca qul a'udzu bin nas, rakaat kedua baca qul a'udzu bil falaq. Hukum dia makruh. Terbalik surah.
Rakaat pertama tabat, rakaat yang kedua baca izaja, makruh. Sebab izaja dulu baru tabat. Tapi dia boleh jadi haram tak? Boleh. Bila terbalik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Haram buat begitu. Kena pergi tukar semua begitu. Terbalik surah, makruh. Semayang tetap sah. Takut semayang di waktu malam, kita pergi baca macam ni pula. Tahu tak mengantuk pun, tak ingat rakaat berapa. Tabah mengantuk tak tahu semayang apa tu. Niat semayang raya, relax lah. Malam-malam semayang raya 3 pagi gitu. Okey, insyaAllah nanti kita akan masuk hadis yang ke-21, membasuh air mani. Basuh kain yang kena darah, cara-cara cuci haid, 4 perkara yang ditetapkan. Okey. Ada soalan tuan-tuan, apa-apa berkaitan dengan tadi tu? Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Baik, kita jumpa untuk siri akan datang nanti. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.